Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang bersahabat Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-53. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-82 dan 83 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah jauh dari orang yang zalim itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-82 surah Hud menjelaskan apabila telah datang ketentuan Allah untuk menjatuhkan seksaannya. Allah menghancurkan negeri kaum Lut itu sehingga menjadi terbalik. Mereka juga dihujani dengan batu sijil secara bertubi-tubi. Batu sijil adalah batu yang bercampur dengan tanah ataupun tanah bercampur air lalu membeku dan mengeras menjadi batu. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menukilkan pendapat Al-Biqai tentang perkataan sijil yang mengandungi makna ketinggian. Daripada perkataan ini dapat difahami bahawa batu-batu yang turun sebagai seksaan ini dilempar dari tempat yang tinggi. Perkataan mandud bermaksud menimbun, iaitu berturut-turut, bertubi-tubi tanpa mempunyai selang waktu. Ayat ke-83 surah Hud pula menyatakan bahawa batu-batu itu diberi tanda dari Tuhanmu khusus untuk dijadikan suatu bentuk seksaan bagi orang yang zalim. Sama ada yang hidup pada masa itu maupun bagi orang yang serupa mereka yang hidup pada masa hadapan. Ada juga yang memahami hujung ayat ke-83 surah Hud bahawa negeri tempat jatuhnya batu sijil ini adalah tidak jauh dari orang yang zalim, iaitu kaum musyrikin Mekah, memandangkan mereka sering melalui kawasan tersebut dalam perjalanan mereka ke Syam. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-82 surah Hud dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan ketika turunnya perintah Allah untuk menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut. Allah membenamkan kota mereka ke dalam tanah dengan cara menterbalikkan kota itu ataupun memporak-perandakannya. Sebelum kota itu diterbalikkan,
Allah menurunkan hujan batu yang diperbuat daripada tanah keras. Hujan batu ini dibawa oleh angin kencang. Ayat ke-83 surah Hud pula menjelaskan bahawa setiap batu itu pula diberi tanda yang tertentu yang hanya menimpa orang yang dituju. Ada sebahagian ahli tafsir yang berpendapat bahawa batu-batu itu mempunyai tanda yang jelas seperti nama orang yang akan dilemparkan batu itu tertulis pada batu itu. Namun semua ini adalah termasuk perkara ghaib yang hanya dapat diketahui dan dipastikan dengan dalil yang nyata. Kota-kota yang ditimpa bencana itu juga terletak tidak jauh dari kaum musyrik Mekah yang suka menzalimi diri mereka sendiri. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka, Tafsir Mubin, mentafsirkan perkataan sijil dalam ayat ke-82 surah Hud ini merupakan batu-batu dari tanah yang dibakar. Ayat ke-83 surah Hud ini ditafsirkan dengan menjelaskan bahawa batu-batu yang diturunkan sebagai siksaan itu ditandakan di sisi Tuhanmu. Ini bermaksud bahawa batu-batu yang menimpa kaum Nabi Lut itu bukanlah batu yang biasa untuk membinasakan mereka. Kedudukan dan lokasi kehancuran kaum Nabi Lut adalah tidak jauh daripada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang kafir Quraisy. Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kaum kafir Quraisy untuk melalui kawasan kehancuran kaum Nabi Lut itu dalam perjalanan mereka membawa barang perniagaan. Oleh itu, tidakkah seharusnya mereka mengambil iktibar daripada peristiwa itu? Para mufassir juga ada menyatakan bahawa kawasan kehancuran kaum Nabi Lut itu telah menjadi sebuah laut yang sangat masin airnya, iaitu Tasik Lut, ataupun yang lebih dikenali dengan nama Laut Mati. Tanah di sekitar kawasan itu adalah tandus dan gersang. Tiada sebarang tumbuhan yang dapat tumbuh di situ. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-82 surah Hud ini, menerangkan bahawa Allah telah mendatangkan azab yang dijanjikan pada waktu subuh. Allah telah menterbalikkan kedua-dua negeri itu, iaitu Sadum dan Gamurrah, serta menurunkan batu dari tanah liat yang beriringan. Terdapat kemungkinan bahawa hujan batu tanah itu adalah lahar yang keluar dari dalam gunung yang meletus itu. Lahar itu jatuh ke atas mereka seperti hujan, beriringan, berturut-turut tanpa henti. Kemudian, negeri itu diterbalikkan. Ada kemungkinan bahawa selepas gunung meletus, laharnya pula mengalir, lalu tibalah gempa bumi yang dahsyat, menjadikan tanah serta bangunan yang ada runtuh dan terbalik. Ayat ke-83 surah Hud pula mengisyaratkan bahawa batu dari tanah liat itu telah pun ditetapkan untuk memusnahkan mereka. Azab-azab seperti ini sebenarnya tidaklah jauh dari orang yang berlaku zalim di mana-mana garis masa di dunia ini. Kejadian ini tidak hanya boleh berlaku pada zaman Nabi Lut saja, tetapi boleh juga berlaku di segala zaman. Kejadian yang menimpa kaum Nabi Lut ini tidaklah berada jauh dari orang yang zalim di negeri Mekah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga masih dapat melihat dan menyaksikan tempat kejadian itu kerana ia masih berada di tanah Arab, iaitu sebuah tempat yang terletak di antara negeri Madinah dan Syam. Sisa negeri kaum Lut ada di sekitar kawasan Laut Mati. Ustaz Marwan Hadidi bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-82 dan 83 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa negeri kaum Nabi Lut itu diterbalikkan apabila malaikat Jibril mengangkat negeri itu ke atasnya. Lalu dibalikkan ke bawah. Mereka juga dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu yang turun itu diberi tanda oleh Allah di mana tertera pada batu itu nama-nama orang yang akan dilemparkan batu tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa terdapat tanda azab dan kemurkaan Allah pada batu tersebut. Azab hujan batu dan tidak berada jauh dari orang yang zalim. Sebahagian mufassir berpandangan bahawa negeri kaum Nabi Lut ini berada tidak jauh dari penduduk musyrik Mekah yang zalim. Oleh yang demikian, manusia seharusnya berasa takut sekiranya mereka melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Mereka juga akan mendapat azab seperti yang ditimpakan oleh kaum Nabi Lut.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-82 dan 83 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-82 surah Hud ini menjelaskan mengenai azab yang ditimpa oleh kaum Nabi Lut yang telah melakukan perkara yang telah pun dilarang oleh Allah serta terus-menerus melakukan perbuatan keji yang bertentangan dengan fitrah manusia. Negeri mereka hancur diterbalikkan. Hujan batu yang terbakar juga ditimpa atas mereka secara bertubi-tubi sebagai suatu bentuk seksaan daripada Allah. Ayat ke-83 surah Hud pula menjelaskan bahawa batu-batu yang dilemparkan kepada mereka itu mempunyai tanda yang khusus. Di samping itu, lokasi kejadian kehancuran negeri kaum Nabi Lut itu juga adalah tidak jauh daripada orang yang zalim yang sepatutnya menjadi intibar buat mereka. Setelah perintah kawalan pergerakan PKP dilonggarkan, rakyat Malaysia boleh dibenarkan untuk melancong di dalam dan luar negara. Pastinya terdapat dalam kalangan rakyat Malaysia yang sudah membuat perancangan untuk mengunjungi dan melawat tempat-tempat yang menarik. Lebih-lebih lagi jika berhasrat untuk melancong ke luar negara. Mungkin ada yang merancang untuk ke benua Eropah maupun ke kawasan Timur Tengah. Mungkin juga ada yang berhasrat untuk melihat sendiri Laut Mati yang merupakan kawasan penempatan kaum Nabi Lut yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut Mati merupakan salah satu destinasi pelancongan yang popular di sempadan Jordan dan Palestin. Ia mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi sehingga kan tidak ada makhluk yang dapat hidup di dalamnya. Manusia juga akan terapung apabila berenang di dalam Laut Mati ini. Bahkan kapal juga tidak dapat berlayar di atas permukaannya. Air di Laut Mati juga dikatakan mampu merawat pelbagai penyakit kulit seperti penyakit kulit. Ia juga boleh memperbaiki tekstur kulit dan melancarkan peredaran darah. Selain itu, lumpurnya juga boleh dijadikan lulur badan ataupun skrab badan. Maka tidak hairan sekiranya Laut Mati ini menjadi pilihan destinasi pelancongan. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, sebahagian daripada masyarakat pastinya akan berasa teruja apabila berada di luar negara. Mereka akan mengambil gambar dan rakaman video sebagai kenang-kenangan. Mereka juga akan membuat naik gambar dan video serta berkongsi keterujaan mereka sepanjang berada di luar negara melalui media sosial. Walaupun tempat yang dikunjungi itu merupakan salah satu tempat yang dilaknat Allah. Oleh itu haruslah diingatkan bahawa sekiranya kita merancang untuk pergi ke tempat yang telah dilaknat oleh Allah, kita tidak boleh terlampau teruja dan bersukaria apabila mengunjungi kawasan tersebut. Sebaliknya, kita haruslah mempunyai perasaan insaf. Kita juga boleh menyelidiki serba sedikit mengenai sejarah kawasan tersebut, jenis penderhagaan yang dilakukan oleh kaum yang terdahulu serta azab yang diturunkan oleh Allah di tempat tersebut. Kita juga perlu mengambil intibar daripada kisah-kisah kaum terdahulu yang diakhiri dengan kebinasaan akibat melanggar perintah Allah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-137. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu contoh kejadian berdasarkan peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-82 dan 83 surah Hud ini ialah pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa azab Allah adalah pasti bagi mereka yang ingkar akan perintahnya tanpa mengira zaman dalam pelbagai bentuk. Kedua, umat Islam hendaklah mengambil iktibar daripada kesilapan kaum-kaum terdahulu yang telah dimusnahkan Allah akibat keengganan mereka mematuhi perintah Allah supaya umat Islam pada masa kini tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ketiga, sebagai Muslim, kita seharusnya tidak menyokong sebarang aktiviti yang berunsurkan LGBT. Sekiranya ada kenalan yang terlibat, kita perlu membantu dan membimbing mereka untuk kembali ke fitrah manusia yang sebenar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.